Assalamualaikum. Hai, Mami Syur di sini. Don't forget to subscribe and like. Assalamualaikum. Alright, so saya nak bincangkan topik yang agak sensasi. Tak tahulah sensasi ke tidak, tapi bila saya baca tentang perkara tersebut, saya rasa terperanjat. Okay, sebab dulu saya selalu terima kes anak yang di-reject. Pusat Terapi Nuha selalu menerima kes anak di-reject sebab mereka adalah menunjukkan ciri-ciri speech delay. Sekarang ni kita terima kes yang anak-anak di-reject disebabkan mereka tak reti membaca dan menulis lagi. Saya memang nak membincangkan lah. Saya nak membincangkan topik school readiness. Saya nak membincangkan topik school readiness. Apa yang sebenarnya terapis akan saring? Sejujurnya saya pun sebenarnya agak terperanjat. Okay, anda dah baca tak artikel dekat ni? Dia kata ada pelajar di-reject kerana tak sedia membaca dan menulis pada usia 6 tahun. Maksud tadika ni. Masya Allah, kenapa terjadinya demikian Kenapa So inilah misi kita. Alright, misi kita pada hari ini kita akan mulakan. Alright, sebab topik hari ini Mami Syur nak sharekan beberapa kemahiran. Especially, I nak share apa sebenarnya yang terapis akan saring. Mana ni? Apakah terapis akan saring anak? Okay, macam mana kami nak tentukan? Okay, saya hanya akan sharekan beberapa jenis saringan-saringan anak. Okay, so bila baca artikel tu, apakah sebenarnya kemahiran yang anak-anak perlu ada sebelum usia mereka menjejak 7 tahun? Kita dah belajar antara school readiness skills yang sangat penting adalah readiness sensory skills mereka. Anda pernah dengar tak apa itu sensory? So, bila kita cakap pasal school readiness skills, terdapat banyak kemahiran-kemahiran banyak kemahiran-kemahiran yang ada. Banyak kemahiran yang kena ada. Okay, so dekat sini saya nak sharekan kepada ibu ayah, sebenarnya school readiness skills ini bukan setakat anak kenal ABC 1, 2, 3. Banyak salah faham berlaku Sebab itulah sampai ada anak yang di-reject. Penting sangat ke untuk tahu ABC? Berbanding dengan readiness toilet training, berbanding dengan readiness yang lain. Penting sangat ke? Memang saya sendiri pun terperanjat bila ada guru besar itu reject anak 6 tahun yang tak reti baca, tulis dan kira. So sebenarnya anak-anak zaman sekarang memang sangat stres. Stres sebab apa? High expectation. Stres sebab apa guys? Sebab expectation yang terlampau tinggi. Jadi saya nak share dengan ibu ayah semua. Okay? Alright. So basically hari ni saya terpanggil untuk buat misi bantu school readiness anak supaya mereka faham kemahiran menulis dan kemahiran pre-writing skills adalah dua kemahiran yang berbeza. Okay, so sekarang ni saya nak sharekan kepada ibu ayah proses ni tau. Okay, sebab selalunya ibu ayah malah ada guru-guru yang berpendapat 3M ni harus datang dahulu. Tak. Kerja kami as a therapist adalah kerja-kerja sebelum 3M itu berlaku. Apakah dia? Alright, so apa yang berlaku adalah otak anak kita ini, okay, dia perlukan stimulasi sensory. Okay, kemudian ini dua adalah asas saya cakap pasal emotional regulation dan sensory regulation first. Dua benda ni adalah asas. Sekiranya anak-anak 6 tahun ke bawah, kita izinkan mereka untuk bergerak, kita izinkan mereka untuk bermain tanpa ada arahan, maka kita akan membantu behavior and sensory regulation. Okay, ini saya ambil case secara general bukan untuk anak-anak special needs. Saya bawa topik ni secara general supaya anda boleh belajar. Ini adalah hierarki pembelajaran anak. Selalunya case anak-anak, kalau kawan-kawan saya yang ada tadika datang kepada saya, tanyakan pendapat saya akan cakap it's very normal. Tadika biasa akan reject anak-anak yang ada masalah sensory dan behavior. Jangan salahkan tadika tersebut. Sebab apa? Sebab mereka mengambil anak-anak typical development. Alright, so bila anda tengok dekat sini sensory dan behavior ni asas tau. Memang asas. Kemudian apa? Kemudian kita ada dua jenis kemahiran yang kita panggil sebagai kemahiran gross motor dan juga fine motor. Gross motor ini adalah kemahiran menggunakan otot-otot besar. Fine motor adalah kemahiran menggunakan otot-otot kecil. Alright. Ini semua adalah asas. Ini adalah 4 komponen paling asas tau. Okay, yang di mana 1000 hari pertama kelahiran seorang anak is a very essential untuk develop yang asas-asas punya foundation. Apakah foundation yang asas tu? Anak bergolek, anak merangkak, anak belajar duduk, anak belajar diri. Those are the foundation of these 4 basic component of perkembangan.
Ni saya nak cerita sebelum terjadinya proses reading and writing and whatever mengira. Saya nak ceritakan supaya anda faham. Sebab saya sangat-sangat terkesima bila saya membaca artikel tersebut mengatakan bahawa ada tadika reject case anak-anak yang macam ni. Saya terperanjat. Saya faham sangat-sangat kalau anak tu hyper, anak tu specially di reject. Saya faham sangat-sangat. Tapi yang saya tak faham adalah kenapa anak yang tak reti membaca di reject. Maka anak tu nak dihantar ke mana? Faham tak? Kalau anak itu di reject kan kerana ada isu speech delay dan hyperactive, saya faham. Okay? So, ini adalah asas 4. Okay, saya nak ceritakan dahululah. Okay, saya nak ceritakan dahulu kenapa banyak salah faham berlaku daripada konsep ini. Okay, lepas sensory behavior, gross motor, fine motor, kemahiran yang seterusnya kita akan tengok kepada kemahiran kefahaman. Okay, kita namakan sebagai cognitive skills dan juga visual perception. Okay. Alright, kefahaman. So, selalunya cikgu-cikgu dekat tadika banyak fokus kat sini. Okay, selalunya. Okay, tapi sekarang of course cikgu ada juga komponen-komponen fine motor, gross motor, memang ada juga. Okay, cuma yang lebih detail tentang komponen-komponen yang keempat-empat ni lebih kepada program occupational therapist. Alright. Lepas itu kita akan tengok kepada kemahiran play dan social skills anak dan kemahiran bahasa anak. So sebab tu kalau ada anak kes-kes anak speech delay, alright, dia akan step by step. Dia akan step by step. Ada anak ada masalah sensory memang susah nak bercakap. Sebab apa? Asas dia banyak tak ready lagi. Sudah settle ini semua, tahukah ibu ayah baru mudah anak nak mencapai pre-reading dengan pre-writing. Okay? Sebab itulah saya nak sharekan kepada ibu ayah beberapa komponen yang kami gunakan untuk screening anak. Saya nak sharekan beberapa screening. Okay? Sebab kalau anda bawa berjumpa dengan terapis, you cerita dekat saya, anak you yang usia 5 tahun tak boleh membaca lagi, saya tidak cakap anak itu delay. Sebab dalam komponen perkembangan kognitif, tak ada pun yang cakap anak wajib kena membaca pada usia 6 tahun. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada, guys. You jumpa mana-mana terapis pun memang kami cakap, anak you tak delay. Walaupun cikgu cakap, anak ni tak boleh membaca lah. Tapi kalau ikut perkembangan komponen perkembangan otak, anak you tak delay. Okay? So, jadinya saya nak sharekan beberapa jenis saringan. Antara saringan pertama yang kita orang akan buat adalah number 1. Anak itu memang totally tak ada isu sensory. Okay, isu sensory ni ada banyak, ada 8 komponen. Tapi saya nak sharekan lebih kepada komponen kognitif dan visual perception dan bahasa. 3 komponen ni paling senang cikgu-cikgu dan mak-mak nak tengok anak dah ready ke tidak. Okay, sebab kalau saya nak share setiap komponen memang banyak, guys. Tapi tengah hari ni saya nak share pasal komponen yang ini. So, ini antara our simple screening test yang kami buat. Okay. This VP series are super great, priceless. Masa mula semua online 6 month all. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you, Puan. Alright, thank you so much for your feedback, Puan. Thank you. Okay, terbalik I pegang kan. Alright. So, begini ya. Kalau kemahiran motor kasar, anak usia 6 tahun, apa yang dia kena ada? Anak usia 6 tahun, apa yang anda perlu cek? Number 1, keseimbangan badan mereka. Okay, keseimbangan badan mereka. Iaitu anak boleh balance satu kaki ke atas selama 6 saat. 6 saat. 6 saat. That is the very basic. Saya share sedikit-sedikit lah supaya at least you guys ada gambaran. Ini adalah komponen motor kasar. Very basic. Sebab apa? Anak yang boleh seimbang badan ni bermaksud satu benda, dia boleh ada body awareness. Bila dia aware tentang body dia, dia akan lebih aware cara nak pegang buku, cara nak baca buku, cara pegang pensel. Sekarang ni ada anak-anak kita, mana pula pergi marker saya, bila tak ada awareness, macam mana dia nak even pegang pensel? Macam mana dia nak, dia nak pegang buku? So, sekarang ini anda boleh check anak anda, cikgu-cikgu ke siapa-siapa ke, alright, anak usia 6 tahun dah lepas level ni. Okay, jelas tak? Sila komen. Bukan berdiri dekat balance bar, just berdiri saja. Berdiri di atas permukaan yang rata, angkat satu kaki ke atas dan anak boleh balance badan. Alamak, dengar tak? Okay, anak boleh balance badan selama 6 saat. Alright,
komponen motor kasar. Visual perception ni memang one of the komponen yang penting lah. One of the komponen yang penting. Alright, so kemarin yang seterusnya yang saya nak ibu ayah check ini antara saringan yang saya buat tadi, real saringan tau. Ni real saringan tau. Nampak ke? Ni real punya saringan tau, bukan buat-buat punya saringan Ini adalah saringan yang kita buat dekat anak nak tengok dia punya kecerdasan. Okay? So, komponen yang seterusnya saya nak ibu ayah check adalah kemahiran fine motor dan visual perception skills. Okay? Tadi gross motor. Ni saya nak anda check ke komponen. Lepas tu tiba-tiba ini pula yang berlaku. Kesian dekat anak tu kan. Okay. So seterusnya anak usia 6 tahun dia boleh buat apa? Okay, dia boleh buat garisan menegak, melintang, circle, diagonal, segitiga, crossing, segitiga dan juga segi empat. Okay, pastikan anak dah lepas semua garisan asas ni. Okay. Saya sebenarnya tak tahulah. Maybe lah. Saya pun pernah dengar kes di mana ada juga special need center yang reject anak-anak yang severe. Saya dekat pusat terapi Nuha, kalau awak tengok, semua moderate to severe. Tak adanya budak-budak mild. Semua severe. Semua yang di-reject. Ada yang di-reject daripada center special needs sendiri. Ada dapat cerita bahawa mereka nak menjaga nama baik center masing-masing. So mereka hanya ambil budak-budak yang mild sahaja. Budak-budak mild memanglah kalian mudah nak nampak progress dalam masa 1-2 bulan. Budak-budak moderate to severe, it could take until 6 to 12 months untuk settlekan asas sahaja. Sebelum pergi ke kemahiran-kemahiran yang lain. That's the difference. Okay, so itulah dia cabaran. Sebab tu saya faham sangat-sangat kenapa kes macam ni boleh berlaku. Kena reject anak sebab hyperaktif sampai sekarang belum dapat masuk prasekolah. Risau juga. Puan Dayang Abbas, puan dah bawa anak berjumpa dengan terapis ke tidak? Okay. Anak akak mild autism dulu pun sekolah tolak. Saya faham kalau anak hyperaktif mild to severe di-reject daripada tadika biasa. Saya faham kedudukan cikgu-cikgu. Sebab saya ramai sahabat-sahabat yang ada tadika. Mereka kata mereka memang tak tahu macam mana nak handle. Sebab itulah kami galakkan pergi ke early intervention program. Okay, kalau tak boleh, dapatkan ilmu dan praktis dekat rumah. Seriously, saya tak boleh salahkan pihak tadika. Tapi bila saya baca salah satu artikel yang hari ini saya baca, ada tadika reject anak sebab tak boleh membaca, itu saya risau. Risau. Kenapa saya risau? Sebab pelik lah. Why this thing is happening? Alright, so itu adalah daripada sudut komponen fine motor dan juga visual perception, kefahaman. Dan normally anak 6 tahun ni dah boleh faham 2 hingga 3 langkah arahan. Okay, 2 hingga 3 langkah arahan. Lagi sekarang ni, siapa-siapa yang baru masuk, saya tengah share what are the saringan yang normally terapis tengok. Kami langsung tak tengok anak tu kenal A, B, C ke D. Nanti dalam sudut bahasa nanti saya akan share apa yang anak usia 6 tahun ni kena lepas tahu. Alright, sebab itulah bila saya share pasal ni, ramai ibu ayah, sebab ini adalah salah satu sebab kenapa saya sebarkan buku visual perception ni. Beli 4 percuma 4 lagi buku, ada 10 kemahiran visual perception. Inilah antara sebab kuat saya. Di mana ramai anak-anak disuruh untuk menulis, menyurih, tetapi banyak kemahiran asas tak ready lagi. So buku ini saya hasilkan bukan sebab saya, sebab saya tahu terlampau ramai anak-anak disuruh untuk menulis A, B dan C, tapi dia punya otak, dia punya brain tidak dapat faham, kalau bentuk macam ni bermaksud segi 4, ada tak bentuk-bentuk lain yang sama. Sangat banyak kes dekat luar sana anak nampak confused. Itu bermaksud otak dia belum ready lagi untuk perceive. Otak dia belum ready lagi untuk perceive ini bentuk apa, ni bentuk apa. So ada 10 kemahiran. Best sekali bukunya adalah white material. So kalau anak anda usia 1 tahun pun kalau boleh guna benda ni, dia dah boleh tengok all the colourful colours, dia akan attracted untuk tengok buku. Ya, ramai orang tanya Mami Syah, apa kaitan aktiviti ini dengan anak-anak menulis? Ini salah satu kemahiran visual perception ni, visual tracking, mata ni. Nak gerak kiri, kanan, atas, bawah. Awak rasa apa? Inilah dia kemahiran fine motor dan juga visual perception. Untung zaman sekarang akak lu gigih belajar, Google belajar. Betul, saya rasa memang sangat untung parents zaman sekarang, tapi untung juga parents zaman dahulu. Sebab zaman sekarang dia punya cabaran berbeza. Okey, sangat-sangat berbeza zaman dahulu. Zaman dahulu anak-anak masih lagi kita mudah nak bebaskan mereka keluar.
Zaman sekarang kena sangat berhati-hati, nak kena jaga digital platform anak, nak kena jaga itu ini. Okay, rezeki masing-masing lah. Okay, rezeki masing-masing, I would say that. So, itu komponen, tadi saya dah share pasal gross motor, fine motor, komponen kognitif dan visual perception. Apa yang kami buat dengan aktiviti visual perception ni adalah bantu problem solving anak. Okay, bukan, memang tak nampak pun anak kena tracing, tak ada. Tak nampak, memang tak nampak. Semua kena ni. So next saya nak sharekan pula daripada sudut komponen play, social and bahasa untuk anak usia 6 tahun. Okay, sebab topik hari ni saya lebihkan kepada kisah kenapa anak tadika kena reject sebab tak boleh membaca. So that's why saya share sedikit saringan-saringan yang terapis akan buat. Okay, so play, social and behavior. So anak usia 6 tahun sepatutnya mereka dah ada cooperative play. Macam mana cooperative play? Maksud anak tu dia dah boleh bekerjasama tau. Dia dah boleh bekerjasama dengan anak-anak yang lain. Contohnya lah, kita boleh main take turn. Saya baling bola, dia tangkap bola. Dia baling bola kat saya tangkap. Dia dah kena develop that play skills development. Okay, cooperative, bekerjasama. Ada anak-anak yang hyperaktif, memang dia orang tak boleh berada dekat dalam play development itu lagi. Mereka mungkin stuck dekat stages solitary play, iaitu bermain sendiri ataupun parallel play, bermain dekat satu tempat yang sama tapi tak bermain sama-sama. Anak 6 tahun dia dah develop cooperative play. Itu yang kami akan assess. Kami tak assess anak tu pandai ABC ataupun dia dah boleh membaca. Kami tak assess tu. Kami assess dia punya tahap play development mereka. Alright, jelas tak? Itu play. Seterusnya saya akan share pasal bahasa. Alright. Alright, nak ke saya share pasal bahasa pula? Sila komen. Okay, so tadi saya dah share pasal gross motor sikit, fine motor sikit, fine motor, visual perception sikit, play sikit. Okay, now saya nak share pasal perkembangan bahasa anak-anak usia 6 tahun. Dah baca, betul, maksud saya tak diterima ke tadika. Kita nak masukkan anak ke tadika supaya dia boleh mula belajar 3M. Yes, dia pre-reading, pre-writing tak apa tau puan. Tapi jangan terus reading. Jangan terus reading. Pre-reading adalah menyediakan asas-asas ni. Dia bukan terus expect anak boleh membaca. Tidak, bukan begitu. Alright. Okay, jom kita tengok perkembangan bahasa anak pula pada usia 6 tahun. Apa patut anak kena tahu? Paling minimum, anak kena tahu berapa jenis warna pada usia 5 hingga 6 tahun. Minimum tahu tak berapa? Satu benda okay, when you want that ini, okay, akan ada, ni adalah kita pernah dulu belajar matematik kan? Apa nama benda ni? Okay. Ini adalah graf. Okay, graf apa ni guys? Okay, ini normally ada beberapa percentage anak berada dalam perkembangan normal. Okay, tapi ada beberapa percentage antara 5 hingga 10% ni. Okay, di antara 80% ni memang anak akan normal. Ada anak yang delay dan ada anak yang advance. Dan kita fokus kepada anak delay dan advance ni tak semestinya bagus tau. Faham tak? So anak-anak yang laju sangat ni membaca ke apa, maybe dia ada isu hyperleksia. Tahu tak apa tu hyperleksia? Anak yang terlalu advance ni pun anda perlu khawatir tau. Anda perlu khawatir. So yang ini, so tolonglah check. Tak perlu laju. Tapi memang ada anak yang dianugerahkan laju, itu memang dah rezeki anak tersebut. Tapi tak semestinya dia jatuh pada hyperleksia. That's why kena bawa jumpa dengan terapis. So pada usia 6 tahun, kalau ikut saringan terapis, anak-anak kena tahu 4 color je. 4. Tak payah banyak-banyak, 4 cukup. 4 cukup. Kalau anak tu tahu semua color 7, 20, it's a bonus. Ayah saya cerita, dia boleh advance, jadi tak suka. Yes, you are killing the child's punya anticipatory skills to learn. You are killing their love for knowledge when you teach your child too fast. Kita sebenarnya tidak mengizinkan proses problem solving berlaku dekat otak anak tu. Kita menyajikan segala jenis bentuk. Itulah saya kata, kita ni sedang membuli anak kita. Kita ini sedang membuli anak kita secara tak sedar. Okay? Yes,
4 color saja. Lepas tu dia kena tahu at least mengira 1 hingga 5 sahaja. Yang you pergi ajar sampai 100 kenapa? Kenapa? Cikgu suruh. Faham? Saya faham. Saya faham. Kita pun confused. So sekarang nak ikut mana satu? Ikutlah apa yang anda nak ikut. Saya cuma menyampaikan je. Okay? Alright, sebab hari ni topiknya saya cerita pasal anak tadika, so saya fokus kepada anak usia 6 tahun. So that's why lah. Alright, itu basicnya. Ada banyak lagi guys, ada banyak lagi. Lepas tu dia kena tahu lebih kurang 85% population, 85%. Okay, ini adalah memang ikut kajian. Saya bukan cakap-cakap, ni kajian punya lah guys. Ini kajian, saya bukan cakap-cakap. So, anak speech delay ke, anak tipikal ke, anak ketagihan gadget ke, buku ni sangat-sangat. Saya sebenarnya, sebab banyak kes anak yang kami terima, anak disleksia ke, anak-anak yang lambat menulis, membaca semuanya, kebanyakan anak speech delay ke, ini pun boleh ajar. Alright, ini pun boleh ajar konsep kefahaman anak. Ada 10 kemahiran. Contohnya, abang, ini pensel. You takkan buat. Abang, ni, mana? Ni apa? Ni memang turn off kan anak. Tak kisahlah anak typical ke, anak special needs ke. Alright. Okay, saya nak sharekan pula kajian yang saya dah baca tu. Okay. Anak 4 tahun 9 bulan, perlu ke saya ajar anak hafal semua huruf alif, bata, 1, 2, 3, ABC? Tak perlu. Jawapannya tak perlu sayang. Tak perlu langsung. Sebab, okay, kemahiran menulis, membaca, it will come eventually when all the, kalau semua kemahiran-kemahiran yang ini motor kasar, reflex, sensory semua ada, it should be okay. Okay. So, ada lagi satu kajian menunjukkan tahap akademik anak. Ni korang sangat suka bab akademik ni. Saya tahu. Okay, dia ada 2 graf. Ini bukan saya buat, tapi ini memang kajian. Korang boleh tengok sini kajian itu. Ada anak laju, advance. Pada usia, kiranya pada usia yang normal, formal learning Formal learning adalah pada usia 7 tahun tau. Formal learning. Anak ni usia 1 tahun je, dia punya graf dia dah macam ni dah. Dia dah tahu semua benda. Macam ni Tapi pada tahap dia tiba-tiba usia 9 tahun, graf dia jadi mendata. Okay. Ada anak usia 1 hingga ni, dia slow je. Graf dia naik macam ni, cantik, dan dia terus menaik. Tau. Graf dia terus menaik. Tapi slowly, gradually increasing. So awak nak anak awak berada dekat graf pertama ke graf kedua? Slowly increasing ataupun terus naik mendata. Orang kata kalau dekat dalam marketing punya kita panggil hype trend. Itu bahasa ni. So awak nak anak awak berada dekat dalam graf yang mana satu? Awak pilih. Buat apa nak laju-laju? Nak pergi mana? Laju-laju. Perkembangan 7 tahun ke bawah, tolonglah bantu sensory regulation dengan emotional regulation. Itu yang paling penting sebenar-benarnya. Yang tadi saya share tu adalah sedikit sebanyak screening test yang kami buat. Langsung saya tak cakap pasal anak wajib kena kenal ABC 1, 2, 3. Ada tak saya cakap? Ada tak saya sebut? Saya sebenarnya risau kalau anak terlampau advance ni. Saya risau. Masa anak saya boleh membaca dulu, saya risau. Apa pasal kau laju nak membaca ni? Tak payahlah laju sangat. Tapi saya lupa, memang setiap hari, memang dimasuk, nak masa tu PKP, saya mengajar orang anak-anak online. Memang biasa kita nyanyi kan. Kita nyanyi, if you happy and you know, clap your hand. Kita nyanyi, apple. Kita nyanyi, ball. Dia duduk kat sebelah. Dia dengar, dia dapat. Kan? Bila ibu ayah buat, anak dapat. Okay? Alright, so itu ada few kajian lah yang saya dah share. Nanti boleh join group parenting saya. Nanti saya share lagi lah beberapa kajian. Actually banyak. Kerja saya ni saya suka baca kajian-kajian yang terkini. So apa yang parents boleh buat? Apa parents boleh buat dalam misi bantu anak ready ke sekolah? Yang tadi tu lah saya dah share. Check behavior modification. Check sensory dengan behavior regulation. Make sure anak follow. Kan? Betul. Sensory regulation seperti Imam Ghazali yang sarankan 7 tahun pertama. Yes, dengan kasih sayang. Dan betulkan saya kalau saya salah even dalam Islam sendiri, kita dah ada boundaries. Waktu solat, dah ada boundariesnya. Secara tak langsung. Bermaksud kita boleh ajar anak kita, kita boleh dedahkan anak kita. Abang,
nak main, okey, sebelum maghrib pukul 6.30 dah balik rumah mandi untuk kita bersedia untuk solat maghrib. Contoh for example. For example, dah ada boundaries tu. Tetapi saya pernah share beberapa video daripada Habib Zainal dan sebagainya. Kita tidak boleh merajakan anak kita tanpa, kita boleh tegur, dan memang tujuan ibu bapa memang wajib kena tegur anak dan bagi sedikit boundaries. Ni tak, anak mengamuk sikit kita bagi. Okey, anak tak ni kita tak ikut kata, kita rotan, kita sebat. For example. So dia kasih sayang yang ada boundaries. Kasih sayang yang ada boundaries. Kasih sayang yang ada boundaries. Seriously, kita kena kasih sayang dengan boundaries. Bukan bermaksud kita kasih sayang ke anak tu semua benda dia nak kita kasih. Tak. Kan? Nak menulis ni, ni saya share sedikit lah. Nak menulis ni bukan sekadar kena ada ni, tapi dia kena ada sedia, dia kena bersedia dan dia kena ada minat. Dua komponen ini penting. So, apakah itu? Itulah saya risaukan dengan silibus sekolah rendah. Kita tak boleh ubah sistem. Kita hanya boleh ubah cara kita sebagai ibu bapa respon pada anak. Kita tak boleh ubah sistem. Kita tak boleh ubah apa benda yang tak mampu nak kawal. Don't focus on things that we cannot control. Focus on the things that we can control. Focus on the things that we can control. Do not ever focus on the things that you can't control. You can't change the system, but you can change the way you talk to your child. Understand what I meant? Okay? Itu saja. Anda fokuskan. Sebab kalau nak cakap, kau punya salah, inilah sekolah ni lah. Saya rasa I've done that, and it's the time of we change our own mindset. We cannot change the system. You can help your child. Because cikgu dekat sekolah tunjuk markah merah sekalipun, tapi bila anak balik rumah, parents puji anak, you rasa siapa punya words lagi powerful? Cikgu ke ibu bapa? Alright. So, kalau ada parents yang tanyakan saya, nak galakkan anak minat proses, that's why saya kata kita buat aktiviti pre-reading, pre-writing. Kita bukan make sure anak tu dah boleh membaca, tak. Ada anak dia dah buat proses pre-reading, pre-writing, dia lebih mudah untuk diajar lepas tu. Okay? So, kalau ada yang nak bantu anak suka dengan aktiviti menulis, macam saya share tadi, salah satu kemahiran dia tadi, selain daripada reflect, sensory, motor kasar, nanti malam ni saya share pasal sensory. Okay, siapa nak join malam ni. Okay. Betul saya masukkan anak tahfiz, anak tak nak ke sekolah perdana. Alhamdulillah dia happy kat tahfiz. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Okay. So, macam ni make sure anak usia yang tadi, siapa yang cakap tadi tu? Yang tanya soalan tadi tu, anak tak nak menulis, make sure anak dah faham lah garisan asas. Anak tak ada isu motor kasar, motor halus, behavior. Okay. Ni, kemahiran visual perception, mungkin puan boleh try set buku visual perception. Sebab saya tengok memang tak ada langsung dekat pasaran set buku visual perception yang ditulis oleh terapis. Ada 10 kemahiran, parents boleh gunakan buku ni sebagai saringan. Ada visual memory, ada visual discrimination, anak yang selalu terbalik A, B dengan D, P dengan Q, latih kemahiran visual discrimination. Okey, lepas tu buku kedua lebih kepada set mana buku kedua saya adalah figure ground, anak-anak yang tulisannya buruk. Anak-anak yang kita nak bantu dia membaca ikut garisan kiri kanan, tak keluar garisan, itu adalah kemahiran figure ground. Okey, anak-anak nak proses bentuk-bentuk simbol itu, dia kena ada kemahiran form constancy. Okey, anak-anak nak latih dia punya fokus, dia kena ada kemahiran visual focus. Okey, apa lagi? Anak-anak nak latih dia punya nak remember siapa yang tadi yang cakap anak garisan putus-putus tu kan? Okey, saya nak sharekan satu benda dengan ibu ayah Ada kes di mana anak-anak yang telah dilatih untuk buat ada garisan putus-putus ni, dia sangat-sangat orang kata apa? Dependent on it. Bila tak ada garisan putus-putus ni, dia terus tak boleh nak proses. Otak dia tak boleh nak proses dia punya motor planning, nak start daripada mana, nak end daripada mana. Sebab itu kita buat aktiviti visual motor. Bukan aktiviti tracing, tak ada. Kita cuma ajar anak mana nak start, the starting point. Okay, so buku ni pula jangan risau. White out material, boleh padam, 7 keturunan boleh guna kalau anda jenis yang pandai jaga harta benda lah. Ajarlah anak tu sayang, okay? Alright, ni kemahiran figure ground. Ada banyak guys, buku ni warna-warni. So kalau ada orang tanya, memang saya akan show-kan lah buku ini. Okay, sebab ini adalah antara kemahiran yang kami ajar. Untuk school readiness, saya tak suruh pun dia menulis. Tapi bila dia buat ini,
Ada manfaat pre-reading, ada manfaat pre-writing dan ada manfaat pre-mathematic skills. Okay, buku 4 pula kemahiran visual tracking untuk gerakan mata. And then untuk memory, untuk anak menulis dalam garisan, kemahiran visual spatial. Lepas tu ada aktiviti ni, sequential memory untuk membina ayat. Okay, untuk anak punya memorization skills. So inilah dia. So ada 10 kemahiran visual perception skills. So dalam selama 4 bulan, buku ini dia cantik-cantik betul. Kita tak expect pun. But trust me, your child's punya brain, anak tu tengah memproses. Sebab saya buat buku ni, kenapa saya buat buku ni? Sebab saya tengok terlampau banyak dekat mainstream ajar anak terus menulis. Bagi saya itu memang Allah, bukan salah. Ada betulnya juga. Saya tak cakap dia salah, tapi saya kesian pada anak yang belum ready. Betul, pada masa yang sama boleh tambah kosakata. I agree with that. Sebab itu parents yang selalu follow live saya kan, saya ajar, boleh ajar anak ni. Monyet makan pisang. Wah, makan pisang. Contohnya lah. Alright, jelas tak? Okay, so sekarang saya dah share dah segala jenis. Okay, ada banyak komponen dan ada banyak skills lah. Takkanlah saya nak share setiap satu komponen tu, banyak lah pula. Okay, tapi saya share benda-benda yang penting. Untuk parents pergi check tadi, anak usia 6 tahun dah lepas tak balancing? Dah lepas tak dia punya kemahiran fine motor? Dia punya kemahiran visual perception? Dah lepas tak dia punya kemahiran bahasa dan kognitif? Tak banyak pun kita minta anak usia 6 tahun ni buat sebenarnya. Tak banyak pun. Okey, tetapi kita ni yang membuli anak kita supaya tahu semua benda kat dunia ni. Kalau boleh, semua dia kena tahu. Okey? Parents kena ikuti kursus dengan puan. InsyaAllah puan. Saya hari-hari live puan. Kalau saya ada masa, saya memang akan live. Tim saya akan buat demonstration activity. Okey? Buku saya dah sampai puan, cepat betul delivery. Anak saya conteng-conteng je. Boleh, tak ada masalah. Okay, you guys have to expect. Anak usia di antara 1 hingga 2 tahun memang dia akan conteng. Start usia, okay, anak 1 hingga 2 tahun. Okay, 1 hingga 2 tahun dia akan buat macam ni. Dia akan menegak dan melintang. 2.5 tahun macam tu baru dia bulat. Lepas tu ada sikit diagonal. Dah masuk usia 3 tahun ke atas, baru mula-mula dia nak buat sedikit macam ni. 3 hingga 4 tahun. Dah masuk usia 5-6 tahun, baru dia buat macam ni. Sebab itulah bila orang kata, puan, bila dia nak belajar buat ABC? Ya Allah, ya Tuhanku, kau kurniakanlah aku kesabaran dalam bercerita dekat ibu bapa ni. Mana? Kita orang tak suruh pun anak buat letter formation. Tak ada langsung. Saya dah cerita dah ni, screening kami langsung tak suruh anak buat ABC. Tak ada langsung suruh kami buat screening. So bila kalau tak ada buat screening tu, buat apa? Kenapa kita kena suruh anak kita buat ABC? Itu je lah. Conteng-conteng tak ada masalah. Conteng je. Okay? Conteng je guys. Okay? Anak saya umur 5 tahun. Dia adalah seorang Down syndrome. Okay? Belum boleh bercakap. Faham? Soalan puan adalah, anak-anak Down syndrome ni, satu isu mereka adalah mereka ada isu hypotonia muscle. Hypoton muscles ni, maksud gross, dia punya kekuatan otot dia memang, anak-anak Down syndrome memang dilahirkan dengan muscle tone demikian. So puan kena buat banyak aktiviti motor kasar dengan anak puan, dan suruh dia cuba untuk menghasilkan bunyi. Keluarkan dulu suara. Bah. Dia kena ada nampak tak? Saya suruh dia pegang kat sini. Ini vocal cord. Anak-anak yang tak tahu kat sini vocal cord, anak-anak ada masalah body awareness, tak tahu pun dia ada pita suara. Ini kena banyak buat aktiviti sensori motor. Buat yang tu dahulu, sambil-sambil tu tambah. Saya sebenarnya ada lagi buku lain, tapi saya tak bercadang nak share pasal buku sebenarnya. Saya nak share pasal screening. Saya ada juga buku aktiviti cakap. Okay, yang dah sediakan gambar. Parents just buat gunting dan tampal. Kawan saya ni, ST Sherry ni, kami bekerjasama sebab kami rasa dah tiba masanya kami as a therapist kongsikan ilmu yang kami buat dekat bilik terapi tu untuk lebih ramai ibu ayah, tolonglah buat. Sebab data sangat membimbangkan. Data sangat membimbangkan. Dia macam sekarang ni, anak autism itu normal sebenarnya. Bermaksud dah semakin ramai dah anak autism. Dah tak payah nak pelik dah. Dah tak payah nak pelik sangat dah. Anak 4 tahun 9 bulan. Kayu basikal berapa? 4 roda ke 2 roda? 4 roda, kalau 2 roda normal je. Just bantu je anak punya balancing.
Alright. Untuk first time nak kenalkan anak dengan alfabet, lebih baik ajar sound phonics or sebut nama huruf tu. Kalau ikut perkembangan otak anak, phonics. Phonics seperti mana dekat dalam buku visual. Mana buku ni? I teach parents to do phonics. House. Igloo. Alright. Sambil ajar anak letter discrimination, kita boleh ajar anak auditory discrimination. So, menulis. Okay, boleh ya guys? Make sure korang stay tune. Make sure korang komen TikTok Mami Syur, video-video Mami Syur, supaya video-video saya lalu kat FYP korang selalu. Terima kasih, minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum, bye-bye.